السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat 30 baris 7 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala: wa amma burhanu wujubil wahdaniyatihi lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lalazima alla yujada syai'un minal alami. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan dalil sifat wahdaniyah, iaitu sifat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dah bahas dulu berkaitan dengan akidah ini berdiri atas 3 perkara. Pertamanya dari sudut i'tiqad, yakin. Yang keduanya ialah keyakinan tersebut bertepatan dengan realiti. Keyakinan tersebut bertepatan dengan realiti. Dan yang terakhir ialah pegangan yang kita pegang yang betul berdasarkan realiti itu atas dasar dalil. Atas dasar dalil ataupun bersumberkan kepada dalil. Jadi dalil dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun dalil secara umumnya para ulama, samanya dalil akal, yang keduanya dalil Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalil yang ditunjukkan dalam kitab kita sekarang ni ialah dalil akal. Dalil akal yang ditunjukkan itu bukan bermaksud kita menolak Al-Quran dan hadis, bukan. Tapi dalil akal itu menunjukkan kepada kehebatan ataupun kekuatan dalil Al-Quran itu sendiri. Sebab tu dalil akal itu untuk menguatkan dalil Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan dalil akal. Sebab Allah Ta'ala mengurniakan akal tu untuk berfikir. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak kali, afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian itu berfikir? Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Maka sekarang ni kita bahas pula berkenaan dengan dalil sifat esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jadi dalam kurungan tu ialah matan yang dikarang oleh Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian hak bahasa Melayu tu syarahan daripada ulama tuan guru kita hak Melayu ni lah, Syekh Muhammad As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, arti kata Imam As-Sanusi tu, dan adapun burhan. Burhan ni dalil. Burhan ni dalil lah, sama macam dalil. Adapun burhan, yakni dalil, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat keesaan baginya, bagi Allah Ta'ala, maka dari kerana bahawasanya ia Allah
Jikalau tiada ia, ya Allah Esa, niscaya lazim bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Nokta. Jadi dalil akal ni dia panggil sebagai dalil tafsili, dalil yang dihuraikan secara detail. Jadi dia buat satu kenyataan, kalau Allah Taala itu tidak esa, niscaya tidak didapati suatu pun dalam alam. Sebab apa? Sebab kalau Allah Taala tidak esa, dengan mana Tuhan yang ada banyak, maka akan hancur dunia dan seisinya. Akan hancur langit, di 7 langit tu akan hancur, tak akan jadi. Jadi ulama khilaf sama ada terjadi ataupun tidak kalau ada lebih 2 Tuhan. Ada pandangan pertama kata jadi juga tapi hancur. Ada yang kata tak jadi langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Jikalau Allah Taala jikalau ada 2 Tuhan, satu di langit, satu di bumi, lafasadata, niscaya hancur langit bumi. Jadi di situlah khilaf ulama, hancur situ hancur dengan makna ada dulu kemudian hancur ataupun memang tak jadi langsung. Jadi pandangan mu'tamad tidak jadi langsung, bukannya hancur. Bahkan tidak jadi langsung langit dan bumi tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka dari kerana, habis. La lazima ajzuhu hina idzin. Bila Allah Ta'ala tidak mampu ataupun bila tidak ada alam ini, tidak wujud suatu pun alam ni, maka dia kata la lazima ajzuhu hina idzin. Artinya, kerana lazim lemah Allah tatkala tak adanya alam. Tatkala tak ada alam, lemah Tuhan. Allah Ta'ala lazim lemah bila tak ada alam. Mana Allah tidak mampu buat alam. Kalau Allah Ta'ala ni ada Tuhan banyak. Allah Ta'ala salah satu Tuhan dia. Dan dia tu ada banyak. Ada 3 Tuhan. Tuhan A nak buat langit. Tuhan B tak boleh buat langit. Agak-agak jadi apa? Duk gaduh 2 Tuhan tu, perang 2 Tuhan tu. Jadi langit tu tak jadi apa? Ataupun langit tu jadi tapi hancur. Seorang tak boleh buat. Seorang nak buat. Jadi tak ada siapa yang boleh halang 2 Tuhan ni untuk sama-sama muafakat. Tak boleh. Hancur langit bumi. Kalau ada 2 Tuhan pula, kalau dia muafakat, pakat share. Tak apalah aku buat sama-sama dengan mu. Maknanya lemah juga Tuhan. Sebab apa? Saling berhajat. Tuhan A berhajat pada B. Tuhan B berhajat pada A. Sama-sama berhajat pada Tuhan. Jadi berhajat ni macam makhluk. Tak boleh. Kemudian dia kata, bermula kenyataan dalil yang tersebut itu, bahwasanya jikalau ditakdirkan ada di sana 2 yang disembahkan dengan sebenar-benarnya. Ni nak takdir 2 Tuhan. Lepas tu timbul isu boleh tak takdir ni. Allah Ta'ala takdir sendiri, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan, niscaya hancur langit bumi. Niscaya hancur langit bumi tu pula khilaf ulama. Adakah hancur langit bumi tu dengan makna tak ada terus ataupun ada tapi hancur? Khilaf pula ulama. Kalau ada 2 Tuhan sungguh, niscaya terupa pada akal bersalahan kedua Tuhan. Terupa ni makna tergambar. Makna kita boleh kata kalau 2 Tuhan ni ada sungguh, dua-dua ni orang sembah belaka, maka takdir hak pertamanya boleh jadi dua-dua ni berlawan. Dua-dua ni akan bersalahan. Bersalahan ni berlawan lah. Bersalahan, berlawan. Bersalahan dan berlawan. Seperti bahawa berkehendak satu daripada keduanya daripada 2 Tuhan. Akan ada suatu. Ada suatu ni kita contohkan bumi. Tuhan A nak adakan bumi. Dan yang lain pada Tuhan tu berkehendak akan tiada suatu. Tuhan A berkehendak nak adakan bumi. Tuhan B berkehendak nak meniadakan bumi. Agak-agak jadi apa bumi tu? Tak jadi apa. Tuhan A nak kehendak nak buat langit. Tuhan B nak kehendak buat bumi. Meniadakan langit. Maka langit tu tak jadi apa. Tu kalau bersalahan. Tu kalau bercanggah.
Tuhan A kata lain, Tuhan B kata lain. Itu andai kata kalau dua-dua tu gaduh, maka tak jadi juga langit dan bumi. Dan tatkala itu lazimlah lemah keduanya, kedua Tuhan. Bila kata dua-dua ni tak dapat buat keputusan yang sama-sama, bahkan dua-dua ni saling berlawanan, menyebabkan satu benda tu tidak terjadi, dua-dua tu lemah. Dua-dua tu lemah belaka. Sebab dua-dua tu tak dapat membuat sesuatu yang diingini. Tuhan A nak buat langit, tak mampu. Sebab Tuhan B memusnahkan dia. Tuhan B tidak mahu meniadakan langit. Tuhan B berkehendak untuk meniadakan langit. Tiba-tiba Tuhan A mengadakan langit. Jadi bercanggah pendapat. Bercanggah kehendak masing-masing. Jadi bila bercanggah kehendak ni, benda yang boleh bercanggah kehendak ni bukan Tuhan. Dia makhluk. Kerana bahawasanya tiada boleh lulus kehendak keduanya, kehendak kedua Tuhan. Luluh ni makna tidak boleh berlaku dua-dua kehendak Tuhan. Tuhan A nak cipta bumi, tak berlaku. Sebab dihancurkan oleh Tuhan B. Tuhan B nak meniadakan bumi juga tak boleh sebab dibuat oleh Tuhan A. Jadi sifat Tuhan tidak boleh dikalahkan kehendak dia. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan tidak boleh tidak terjadi. Kehendak Tuhan pasti berlaku. Dia nak kata banjir, banjir. Dia nak kata musibah, musibah. Dia nak kata bala, bala. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau kita seudaya upaya sekalipun, kalau kita usaha, tapi Allah Ta'ala tetap nak berlaku juga bencana tersebut, tetap akan berlaku. Cuma nisbah usaha ikhtiar makhluk perlu juga dibuat. Kerana Allah Ta'ala yang suruh untuk berusaha. Untuk mengelak daripada bahaya dan bencana. Kerana lazim pada tidak lulusnya kehendak dua Tuhan tadi, berhimpun dua yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan. Apa yang dua berlawanan tu? Iaitu dia boleh kehendak dalam masa yang sama, dia tidak boleh kehendak. Dia boleh kehendak sebab dia Tuhan, tiba-tiba terhalang kehendak dia. Jadi dua benda yang berlawanan. Lagi satu bumi itu ataupun satu langit itu, Tuhan A buat dia, Tuhan B musnahkan dia. Jadi dua berlawanan. Ada ke tak ada sekarang ni langit tu? Tuhan A nak mengadakan dia, Tuhan B nak meniadakan dia. Ada dengan tiada, dua benda yang berlawanan. Jadi tidak boleh satu benda tu ada dua benda yang berlawanan. Pasti salah satu yang terjadi. Macam kita sekarang ni ada dengan tiada harus. Tapi sekarang ni kita ada. Minggu akan datang, bulan depan, tahun depan, 10 tahun depan, wallahu a'lam, tak ada. Boleh jadi tak ada. Jadi kita ni start sekarang, mula sekarang ni sudah boleh antara ada dengan tiada. Bila-bila masa saja. Setiap saat boleh Allah nak kekalkan ada, boleh Allah Ta'ala nak meniadakan. Saat yang kedua boleh Allah Ta'ala nak kekalkan ada, boleh Allah Ta'ala nak meniadakan. Begitulah sampai kita mati. Dan tiada pula lulus kehendak seorang daripada keduanya kedua Tuhan. Dahlah tadi dua-dua Tuhan tak lulus kehendak. Bahkan salah satu kehendak pun tak lulus juga. Salah satu kehendak Tuhan pun tak lulus juga. Kerana lazim lemah yang tiada lulus kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Tuhan lah, kehendak Allah. Kerana lazim lemah yang tiada lulus kehendaknya, kehendak Tuhan. Jadi kalau dua orang yang jadi Tuhan ni, dua-dua kehendak yang berlainan. Andai kata kita kata Tuhan B kata nak adakan makhluk, Tuhan A nak meniadakan makhluk. Tiba-tiba Tuhan B yang kata nak mengadakan makhluk ni berlaku sungguh makhluk. Makna terjadi sungguh makhluk. Tuhan A yang kata tak mau ada makhluk lagi, tak lulus. Tak lulus kehendak dia. Kehendak dia tidak dapat dilaksanakan. Iaitu tidak ada makhluk. Tak boleh. Sebab Tuhan B ataupun Tuhan A tadi mengadakan makhluk. Maka Tuhan yang berkehendak untuk meniadakan makhluk tu tidak lulus kehendak dia. Itu menunjukkan Tuhan tu lemah. Tuhan yang tidak boleh untuk meluluskan kehendaknya sendiri. Tuhan yang tidak boleh menunaikan kehendak dia sendiri itu lemah. Hak tu sama macam kita. Kita nak makan nasi ayam, tiba-tiba habis nasi ayam. Memang kok mana pun tak boleh makan nasi ayam. Jadi kehendak kita akan terbatas dengan tak adanya nasi ayam tadi. Tidak boleh kita nak makan nasi ayam, ada ke tak ada, tetap ada. Tak boleh. Kalau tak ada nasi ayam, tetap tak boleh makan nasi ayam. Jadi kehendak kita nak makan nasi ayam tadi sudah tidak lulus. Sudah tidak boleh. Jadi kalau kehendak Tuhan begitu, maka itu bukan sama sekali Tuhan.
Padahal yang lain pada Tuhan itu seumpama Tuhan yang tak lulus kehendak tadi. Kenapa kalau Tuhan A, Tuhan B tu dua-dua ada kehendak, kenapa satu yang kena, yang kedua tak kena? Kenapa hak satu saja yang kena kehendak dia, yang lagi satu punya Tuhan tidak kena kehendak dia? Padahal dua-dua tu Tuhan belaka. Jadi itu menunjukkan salah satunya lemah. Yang tidak lulus kehendak tu lemah. Soalan, dah yang lulus kehendak tadi jadi kuat ke lagu mana? Dia pun lemah juga. Walaupun dia tu dapat lulus kehendak dia, mengatasi Tuhan satu lagi yang tak dapat lulus kehendak dia, dia tetap lemah juga. Sebab apa tetap lemah juga? Sebab ada perbandingan dengan Tuhan seumpama dia. Kalau orang tersebut orang yang tidak boleh diatasi kehendak dia, pasti tidak ada bandingan seumpama dengan dia. Jadi ada dua Tuhan, dua-dua ni sama. Satu boleh luluskan kehendak dia, yang kedua tidak boleh luluskan kehendak dia. Jadi maknanya yang satu yang boleh luluskan kehendak dia tu seolah-olah macam menang lah. Tapi pada hakikatnya tetap lemah juga. Sebab apa tetap lemah? Yang tidak lulus kehendak tadi memang lemah sebab memang tak dapat luluskan kehendak dia. Tu memang pasti lemah. Yang dapat melaksanakan kehendak dia pula lemah juga kerana ada bandingan Tuhan macam dia. Ada bandingan Tuhan sama macam yang dapat lulus kehendak tadi. Maka itu juga lemah. Jadi dua-dua Tuhan tu lemah belaka. Dan telah memilihlah dalil wahdaniyah, dalil keesaan Tuhan ni. Dan telah apa tu? Tamamlah. Okey. Dan telah tamamlah, yakni sempurnalah dalil wahdaniyah. Habis, selesai. Tapi tak habis lagi itu sebenarnya tu. Sebenarnya ada satu takdir lagi, iaitu kalau dua-dua Tuhan tu sama-sama muafakat. Tadi yang lawan. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B tak mau buat bumi. Berlawanan. Kalau dua-dua sepakat ke mana? Dua-dua pakat buat bumi belaka. Dua-dua pakat buat langit belaka. Itu memang jelas dua-dua tu lemah. Sebab saling berhajat. Kalau makhluk memang patut saling berhajat. Tuhan kalau saling berhajat itu melemahkan Tuhan. Jadi kalau kita melemahkan Tuhan dengan sebab ada syarik, ada sekutu bagi Tuhan yang lain seumpama dia, itu menunjukkan Tuhan tersebut lemah. Kemudian dia buat mari kata pula, maka ini dalil jua yang diisyaratkan kepadanya kepada dalil ni dengan firman Allah Taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Artinya, jikalau ada di dalam keduanya, yakni langit dan bumi, itu berbilang-bilang Tuhan yang disembah yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya tiada diperoleh wujud keduanya, kedua langit dan bumi tadi. Tak wujud lah. Yang dia terjemah tidak wujud. Makna dia menurut pandangan dia, beliau mengambil pandangan mengatakan kalau ada dua Tuhan, tak akan ada langit, tak akan ada bumi. Pandangan kedua, ada langit, ada bumi tapi hancur. Sistem suria berlanggar satu sama lain. Itu pandangan kedua. Sebab tidak ada Tuhan yang esa. Sebab itu dalam kepimpinan pun mesti kena ada satu ketua. Tak ada banyak ketua hancur lah. Satu organisasi ada banyak ketua. Kawan ni nak kata gini, kawan ni nak kata gini. Dua-dua tu hancur belaka. Dia tidak dapat membina organisasi dengan baik lah kalau ada dua ketua. Jadi sebab itu ada satu ketua sahaja. Dia memberi arahan, yang lain buat kerja. Dari kerana yang dikehendaki dengan fasad. Fasad di sini dalam ayat tu lah. La fasadata. Fasad ni kalau bahasa Melayu panggil rosak. Rosak. Rosak, hancur. Kalau dalam fiqh fasad ni maksudnya batal. Akad itu fasad. Akad nikah contoh. Akad nikah tu fasad. Maka akad nikah tu tak sah. Akad jual beli tu fasad. Mana akad jual beli tu tidak sah. Darah fasad, tu dalam bab nifah, darah fasad tu darah istihadah. Tu istilah fasad dalam pelbagai jenis ilmu. Kalau akidah ni, fasad ni rosak, hancur. Dia nak bincang berkaitan dengan bumi ni fasad, bumi ni hancur, bumi ni musnah kalau ada dua Tuhan. Maka dia kata, dari kerana yang dikehendaki, iaitu maksud dengan fasad pada ayat itu, ialah tiada diperolehkan wujudnya wujud alam itu. Tak ada. Jadi fasad kita dah kata tadi ada dua makna. Pertamanya tak ada, yang kedua hancur. Pandangan pertama yang mengatakan dua Tuhan kalau ada hancur langit bumi. Itu pandangan pertama.
Pandangan mu'tamad bukan takat hancur, bahkan tak ada langit bumi kalau ada dua Tuhan. Sebab apa kalau sebab apa kalau ada dua Tuhan tak akan ada sebab apa pandangan mu'tamad kalau ada dua Tuhan ni akan tak ada bumi? Sebab satu-satu benda itu akan wujud melalui satu jiring yang paling halus. Satu jiring paling halus. Dia panggil, kalau kita bahasa kita, atom lah. Tapi kajian sains lah ni menunjukkan bahawasanya ada yang lebih kecil pada atom. Zarah tu lah. Kalau bahasa Melayu, zarah. Bahasa Inggerisnya atom. Bahasa kimia, atom. Atom hak paling kecil. Kalau yang besar sikit, molekul. Dan seterusnya lah. Kalau kita andaikan atom tu paling kecil. Jadi setiap benda berasal daripada atom yang paling kecil. Atom yang paling kecil ni satu je. Yang tidak boleh belah bahagi. Tak boleh kerak, tak boleh potong, tak boleh hancur. Kerak. Satu je. Yang satu begitu tu siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Pasti Tuhan. Mesti Tuhan. Kalau Tuhan yang cipta satu benda yang tak boleh pisah, tak boleh cerat, tak boleh potong, tak boleh kerak, mesti yang buat tu satu Tuhan. Dia buat andai, dia buat contoh kalau kita nak tulis titik. Titik itu halus titik. Kalau huruf senanglah. Kita gores. P contohnya. O. Tapi kalau titik, tak. Satu pen. Boleh tak? Dua pen buat titik yang sama. Bukan dua titik yang bertindih tak. Dua titik yang sama. Jawapan dia tak akan boleh. Sampai kiamat tak akan boleh. Yang akan bolehnya, pen pertama akan titik dengan guna pen dia. Pen yang kedua akan titik dengan noktah yang lain. Dia tidak akan titik dengan titik yang sama. Jadi dua benda yang berlainan tidak boleh buat satu benda yang sama. Begitu juga satu zarah tadi, satu atom tadi, tidak boleh dua Tuhan yang buat. Pasti satu Tuhan yang buat. Daripada atom yang kecil itu akan bergabung jadi molekul. Lepas tu jadilah makin besar jadilah satu jiring. Yang namanya meja, yang namanya tisu, yang namanya dinding, yang namanya rumah. Tu jadi tak dapat tidak mesti satu Tuhan. Tidak boleh dua, tiga dan ke atas. Seperti mana dia buat analogi pen tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut, dua pen tidak boleh buat satu titik yang sama. Begitu juga, dua Tuhan tidak boleh buat satu zarah yang sama. Mesti satu Tuhan buat satu zarah. Bila satu Tuhan buat satu zarah, maka ternyata dan terbuktilah semua alam ni satu Tuhan. Kerana asas semua alam ni, yang besar ni, asal daripada satu zarah yang dibuat oleh satu Tuhan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, inilah qaul yang mu'tamad pada tafsir ayat itu. Tafsir ayat, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jadi fasad di situ bukan makna hancur, tapi makna tak ada. Langit dan bumi tak ada kalau ada dua Tuhan. Bukannya langit dan bumi itu hancur kalau ada dua Tuhan. Bahkan tak ada. Bukan setakat hancur, bahkan tak boleh jadi alam tersebut kalau ada dua Tuhan. Dan kata setengah ulama yang dikehendaki dengan fasad pada ayat itu, yang dikehendaki dengan fasad dengan ayat itu ialah binasa. Hancur je lah. Itu yang kita kata ni pandangan yang bukan mu'tamad. Dan keluar daripada itu ayat, dan keluar daripada ini aturan, mana? Dia kata, dan keluar daripada ini aturan, yakni maksud yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jadi fasad di situ bukan bermaksud hancur, bahkan bermaksud wujud, bermaksud tak ada. Bermaksud tidak ada. Tidak adanya bumi, tidak adanya langit kalau ada dua Tuhan. Tu kalau dua, kalau atas lagi teruk lah. Kalau ada tiga Tuhan, empat Tuhan lagi kau teruk lah. Kemudian dia masuk pula dalil yang lain. Selesai dah semua sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Selesai dah. Masuk pula dalil berkaitan dengan sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila sifat ma'ani kita bahas dalil dia, maka termasuk sekali maknawiyah. Termasuk sekali maknawiyah. Jadi dia pun sebut, wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati
fala fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadithi. Artinya, arti kata Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, adapun tanda wajib Allah Ta'ala, wajib sini wajib pada akal, mesti terima, tak boleh tidak. Mesti terima, tidak boleh kita sangkalkan. Adapun tanda, alamat, dalil, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kudrat tu apa dia? Berkuasa. Dan iradat. Iradat tu berkehendak. Dan ilmu, iaitu pengetahuan. Dan hayat, iaitu perhidup. Maka dari kerana bahawasanya ia sifat tadi, jikalau hilang suatu daripadanya, daripada 4 sifat tadi, sifat yang 4 ini, jikalau hilang suatu daripadanya, daripada Allah, sifat yang 4 ini, niscaya tiada diperoleh suatu daripada segala yang baharu, iaitu alam. Kalau tak ada 4 sifat ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, tak ada 4 ni, tak ada lah alam ini. Sebab apa tak ada alam? Kerana dia panggil sifat 4 ni, dia panggil sifat yang mana alam berhajat kepada Tuhan, ada sifat ni. Alam, makhluk berhajat kepada Tuhan, ada 4 sifat ni. Tak ada 4 sifat ni, makhluk tidak akan berlaku. Makhluk tidak akan terjadi. Alam tidak akan terjadi. Kita kata dah kalau kudrat itu, kalau tak ada. Ternafi daripada Allah Ta'ala kudrat. Makna Allah Ta'ala lemah. Bila lemah, Allah Ta'ala tidak mampu untuk melaksanakan dan mencipta alam. Bila tidak mampu dan tidak mampu untuk melaksanakan cipta alam, maka alam ni tak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau sifat perkehendak Allah Ta'ala, sifat perkehendak Allah Ta'ala tak ada, maka menyebabkan Allah Ta'ala tidak boleh berkehendak. Maka kalau Allah Ta'ala ada kudrat sekalipun, tapi dia tidak ada kehendak untuk buat alam, tak jadi juga. Dia ada kudrat, dia ada iradat, tiba-tiba dia tidak ada ilmu pengetahuan, dia tak tahu alam ni apa. Boleh tak dia nak kehendak buat alam? Tak boleh. Walaupun dia ada iradat, walaupun dia ada kudrat, ternafinya ilmu. Ataupun dia tu tidak ada hayat, dia tu mati. Jadi kalau mati, tak ada faedah lah ada kudrat, iradat dan ilmu. Tak boleh nak buat alam juga kalau Tuhan tu mati. Jadi alam ni, makhluk ni, ada tak sekarang ni? Ada. Bila ada, pasti Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, pasti Allah Ta'ala bersifat iradat, pasti Allah Ta'ala bersifat ilmu, pasti Allah Ta'ala bersifat hayat. Okay. Kemudian kata musannif, maka aturan dalil yang tersebut itu begini. Cara nak susun dalilnya macam inilah. Dia kata, jikalau nafi suatu daripada segala sifat yang tersebut itu, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat tu, niscaya tiada diperoleh suatu daripada segala yang baharu. Noktah. Tu kita faham lah. Tak ada segala yang baharu. Segala yang baharu ni benda yang membabitkan makhluk lah. Baharu ni daripada tak ada kepada ada. Asalnya tak ada, kemudian ada. Baharu. Jadi kita ni setakat makhluk bahkan dipanggil baharu. Daripada tak ada kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Itu dipanggil baharu. Tetapi tiada diperoleh suatu daripada segala yang baharu ini mustahil. Sebab apa mustahil? Kita dah tengok dalam mata kepala sendiri. Di mata kepala kita sendiri dapat melihat alam ni bagaimana. Baharu ni lagu mana. Makhluk ni lagu mana. Jadi pastilah sabit sifat yang disebutkan tadi. Tidak boleh kita nafikan alam sedangkan kita sedang melihat alam. Tidak boleh kita menafikan alam sedangkan diri kita sendiri adalah alam. Maka yang membawa kepadanya, yang membawa kepada tak ada suatu daripada alam ini pun, iaitu apa dia yang bawa tu? Nafi suatu daripada segala sifat yang tersebut itu mustahil pula. Jadi kalau kita kata tidak ada alam ini, bila kita kata tidak ada alam ini, dan kita kata dah bila tak ada alam ni mustahil. Kalau kita kata andai kata memang tak ada alam ni, maka akan ternafi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang 4. Jadi ternafi yang sifat Allah Taala yang 4 mustahil. Jadi bila mustahil ternafi sifat Allah Taala yang 4, pasti kita akan sabit alam ni pun ada. Alam ni ada ni. Alam ni ada sekarang ni. Benda baharu ni ada sekarang ni. Makhluk ni ada sekarang ni. Itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak ternafi 4 sifat tersebut. Allah Ta'ala tetap kudrat, tetap ada iradat, tetap ada ilmu, tetap ada hayat. Tidak ternafi daripada Allah Ta'ala 4 sifat had. Maka nyatalah yang kita tuntut
Yang kita tuntut ni, yang kita nak i'tikad. Iaitu apa yang kita tuntut, apa yang kita nak i'tikad tu. Sabit tiap-tiap satu daripada segala sifat yang tersebut itu. Iaitu sabit pada Allah Subhanahu wa taala. Sabitlah kudrat pada Allah, iradat pada Allah, ilmu pada Allah, hayat pada Allah. Sabit Sebab apa? Dalil dia alam ni. Tu dia panggil alam ni salah satu dalil yang cukup besar berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala sebut, antara manfaat mata ialah melihat alam, melihat bintang, melihat bumi, melihat langit, melihat matahari, melihat pokok. Kenapa? Kerana asal dia bukan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Mesti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain daripada Allah yang asalnya matahari, yang asalnya bulan tu, yang asalnya bintang tu, dan sebagainya. Dan hanya sahaja dihimpunkan oleh musannif. Musannif sini kena kepada Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Arab tu lah. Akan sekalian sifat yang tersebut itu dalil yang satu. Dia nak bagi tahu kenapa musannif kita ni, pengarang kita ni, dia menghimpunkan 4 sifat dengan satu dalil. Iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 sekaligus. Kenapa tak asing-asing? Nisbah kita belajar ni, belajar lagi mudah lah. Kita campur sekali, senang, cepat habis. Tapi dia ada tujuan. Kenapa dia buat 4 tu disekalikan? Kenapa tak buat asing-asing? Kerana satu yang lazim atas menafikan tiap-tiap satu daripadanya. Iaitu, tiada memperoleh suatu daripada segala yang baru. Dia kata gini. Kau tu. Betul lah. Betul lah. Kerana satu yang lazim atas menafikan, kerana satu yang lazim atas menafikan tiap-tiap satu daripadanya. Dia kata gini. Sebab apa musannif kita ni, pengarang kitab kita ni meletakkan 4 sifat sekaligus. Kerana 4 sifat ni ada kaitan satu sama lain. Dia panggil bahasanya lazim. Ada kaitan satu sama lain. Bila ada kaitan satu sama lain, kalau menafikan satu saja akan ternafi semua. Contoh kita buat, kalau Allah Ta'ala nak buat alam, dia buat dengan kudrat. Dia buat dengan kudrat. Kudrat Allah tidak akan buat alam itu melainkan Allah Ta'ala kehendak dulu. Melainkan Allah Ta'ala kehendak dulu. Kehendak Allah terhadap alam untuk buat alam tidak akan berlaku melainkan Allah Ta'ala ada ilmu. Dan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap adanya alam dan tidak adanya alam tidak akan berlaku melainkan Allah Ta'ala hidup. Tu dia panggil benda yang melazimi sifat antara satu sama lain. Hak ni perbahasan melazimi ni, yang kita kata melazimi antara satu sama lain ni nisbah kita nak faham sifat Tuhan. Bukan hakikat Allah Ta'ala ni ada berturutan gitu, tidak. Allah Ta'ala sifat dia azali. Allah Ta'ala sifat 4 ni qadim belaka, tidak ada dahulu kemudian. Cuma kita bahas gitu kerana nak bagi faham bagaimana Allah Ta'ala mencipta alam. Jadi Allah Ta'ala mencipta alam dengan kudrat dia. Dan kudrat dia tidak akan berfungsi, tidak akan buat alam tersebut melainkan Allah Ta'ala kehendak terlebih dahulu. Kehendak Allah tidak akan berfungsi melainkan Allah Ta'ala tahu benda apa yang dikehendak. Dan pengetahuan Allah Ta'ala tidak akan ada kalau Allah Ta'ala tidak hidup. Tu 4 sifat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sebab tu kalau ternafi salah satu akan menyebabkan ternafi sifat-sifat yang lain. Ternafi hayat ataupun ternafi sifat penghidup, sifat hayat Allah Ta'ala, maka akan ternafilah ilmu Allah, akan ternafilah iradat Allah, akan ternafilah kudrat Allah. Seseorang makhluk, manusia contoh mati, kudrat dia pun tak ada, kehendak dia pun tak ada, ilmu dia pun tak ada ketika itu. Bila dihidupkan semula nanti di akhirat, baru ada balik kudrat, baru ada balik iradat, baru ada balik ilmu. Sebab itulah kitab Nurul Dhalal, orang itu mati, masuk dalam kubur. Kemudian dihidupkan dalam kubur untuk jawab soalan malaikat. Maka akal dia akan dikembalikan serta ilmunya. Serta ilmunya akan dikembalikan. Maka ketika itu sifat kudrat dan sifat iradat pun akan dikembalikan untuk menjawab soalan malaikat. Dan bermula jalan lazim pada kudrat, iaitu bahawasanya ia kudrat. Jika nafi kudrat, niscaya sabit lawannya lawan kudrat, iaitulah ajzun, iaitu al-ajzu.
Apa al-ajzu? Artinya al-ajzu lemah. Lazim daripada sifat kudrat, pastilah kita kata ternafinya lemah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kudrat, pasti akan melazimi sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemah dengan kudrat ni dua benda yang berlawanan, dua benda yang berbeza. Salah satu kalau tak ada, pasti ada satu yang lain. Kudrat kalau tak ada, pasti Allah Taala lemah. Lemah kalau tak ada, pasti Allah Taala ada iradah. Makhluk pun sama. Kalau tidak ada kudrat, pasti dia lemah. Kalau dia tak lemah, pasti ada kudrat. Dua-dua tu. Dia tidak boleh ada dua-dua sekaligus dalam satu badan. Tak boleh. Di satu tempat, dua-dua ada. Kudrat ada, lemah ada. Tak boleh. Dua benda yang berlawanan. Di badan kita boleh jadi kudrat ada, lemah ada. Tapi tempat yang berbeza. Contohnya seseorang tu tak boleh angkat tangan. Tapi boleh angkat kaki. Jadi kudrat dia di kaki ada, lemahnya di tangan ada. Dua benda yang berlawanan ada pada tuan badan yang sama tapi tempat yang berlainan. Tidak boleh kudrat dan lemah itu ada pada satu tempat yang sama. Tak boleh. Tangan dia itu ada kudrat dalam masa yang sama, tak boleh angkat. Tak boleh. Kalau tak boleh angkat tu mana tak ada kudrat. Tiba-tiba kita kata ada kudrat. Ada kudrat kan dok sekarang? Dia kata ada kudrat dalam masa yang sama, ada lemah di tangan tu. Mana tangan tu tak boleh angkat. Sedangkan kita sabitkan kudrat pada dia. Tak boleh lah gitu. Jadi kudrat dan lemah dua benda yang berlawanan. Salah satu kalau tak ada, mesti ada salah satu yang lain. Tidak boleh dua-dua tu ada sekaligus dan tak boleh dua-dua tu tak ada sekaligus. Dua-dua tak ada. Lemah pun tak, kudrat pun tak. Dah apa dia? Tak boleh juga. Ataupun kudrat ada, lemah pun ada. Pun tak boleh juga. Mesti salah satu kalau untuk makhluk. Tapi kalau untuk Tuhan, tidak boleh lemah pada Tuhan, maka pasti kita sabit sifat kudrat. Dan tatkala Allah Ta'ala sabit sifat kudrat, tiada diperoleh suatu daripada Dan tatkala ternafi kudrat. Tatkala ternafi kudrat, kalau kita nafikan kudrat Allah, maka tiada diperolehlah suatu daripada segala yang baharu. Segala alam ni tak ada. Kalau kita nafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak ada alam ini. Kalau kita nafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ni tidak akan terjadi. Binatang tidak akan terjadi. Jin tidak akan terjadi. Tak akan terjadilah kau. Sebab apa? Sebab kita sudah menafikan salah satu sifat yang sangat-sangat dihajati oleh makhluk dan alam untuk ada dia. Iaitu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tekan dalam Quran, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu tu kuasa. Atas setiap sesuatu. Mana tak ada satu benda pun yang terlepas daripada kudrat Allah. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Habis, selesai untuk kudrat. Dan jalan lazim pada iradat pula. Bahawasanya ia iradat. Jikalau nafi iradat, niscaya sabit lawannya lawan iradat. Iaitu lawan iradat al-karahah. Artinya tiada ia Allah suka, benci dia panggil. Tiada ia Allah suka menjadikan noktah. Iradat pula sama. Sesuatu benda yang boleh kehendak ni, sesuatu makhluk ataupun sesuatu benda zat yang boleh berkehendak ni, dua sahaja. Sama ada dia boleh kehendak ataupun tidak boleh kehendak. Kalau kita nafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka akan sabit satu sifat lagi yang bernama benci Allah Taala. Allah Taala terpaksa benci tu. Dia terpaksa ni mana tak ada keinginan. Kita tak ada keinginan untuk pergi satu tempat. Tiba-tiba orang paksa. Kita pun pergi. Pergi dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak suka. Dalam keadaan tak suka tu dia masuk dalam keadaan tidak ada kehendak. Jadi kalau Allah Ta'ala buat alam ni tanpa ada kehendak, dah siapa yang buat alam ni? Kehendak siapa? Kehendak siapa sekarang ni kalau alam ni terjadi tanpa kehendak Tuhan? Dengan kehendak siapa? Jadi tidak boleh kita kata tak ada kehendak Tuhan buat alam ni. Ada kehendak orang lain yang buat, tak boleh. Ataupun dia terjadi dengan sendiri pun tak boleh. Terjadi dengan sendiri itu perkara yang mustahil, tak boleh diterima di akal kita. Tak boleh sesuatu itu tidak boleh sesuatu itu ada dengan sendiri, tak boleh. Pasti ada yang menciptanya. Kalau dia tu kita kata tidak boleh
pada akal kita tak boleh nak terima dan mustahil ada benda yang boleh jadi dengan sendiri, maka tidak akan berlaku benda itu jadi dengan sendiri. Contoh kalau kita nampak kereta di depan rumah kita. Bangun-bangun tidur nampak kereta depan rumah kita. Adakah kita kata tu kereta milik kita? Tak kata milik kita. Sebab apa? Sebab mesti ada pemandu dia. Mesti ada pemilik dia. Tu kepala otak kita berfungsi begitu. Tak ada tiba-tiba depan rumah kita tu ada kereta, kita kata tu kereta kita. Tak ada itu. Dan kita tidak terlintas kata itu dijadikan untuk saya. Tak ada. Kereta itu terjadi dengan sendiri untuk saya. Tak ada. Kereta tu terjadi untuk saya. Tak boleh kata gitu. Pastilah kepala otak kita akan mikir kata, oh kereta tu ada pemandu dia. Ada pemilik dia. Yang kita tak tahu siapa. Motor ada depan rumah kita. Sama juga. Kita tidak kata itu motor kita. Sebab bukan kita yang milik motor tu. Kita motor warna hitam tu warna merah. Jadi kita tidak boleh mengatakan motor tu terjadi dengan sendiri. Kita tak boleh. Pasti ada pemandu dia, pasti ada pemilik dia. Pemilik dia dan pemandu dia yang kita tak tahu siapalah yang letak rumah kita ni. Jadi makhluk ni, alam ni pun sama juga. Dia berlaku tak boleh dengan sendirinya. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang Maha Esa yang buat alam tersebut. Tuhan yang ada kehendak yang buat alam tersebut. Tidak boleh terjadi dengan sendiri. Dan apabila sabit lawan bagi sifat berkehendak tadi, dengan ini makna lah, iaitu kehendak lawan dia ialah benci. Niscaya nafilah kudrat. Kalau kita sabit kata Allah Ta'ala tidak ada kehendak, tu lawan bagi kehendak lah. Tidak ada kehendak, pasti ternafi kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan ternafi kudrat juga, tanpa kita sedar. Kita menafikan iradat Allah, dalam masa yang sama kita akan menafikan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa bila kita kata menafikan kudrat akan menafikan iradat akan menafikan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena kita kata kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak, pasti tidak akan buat. Kita tak kehendak buat Milo, tak akan ada kudrat untuk buat Milo. Kita ada kudrat, kita ada kehendak. Tapi tidak ada kehendak untuk buat teh. Pasti tidak akan ada kudrat untuk buat teh. Kita ada kudrat untuk buat benda lain. Kita nak buat minuman, contohnya minuman berjus. Maka kita pasti akan sabit kudrat untuk buat jus. Sebab kita kehendak pada awal untuk buat jus. Kehendak daripada awal untuk buat teh. Kehendak daripada awal untuk buat kopi. Maka kita punya kudrat boleh untuk buat kopi, teh dan jus tadi. Tapi kalau kita tidak ada kehendak untuk buat teh, sebab kita tak tahu teh, ataupun sebab memang kita tak tahu buat teh, pasti tak akan berlaku bancuh teh tadi. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak untuk buat alam, pasti Allah Ta'ala ternafi juga kudrat untuk buat alam. Sebab tu dia kata kalau ternafinya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan ternafilah sekali kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana ia kudrat, furu' irada. Furu' ni cabang. Kerana kudrat itu furu' irada, iaitu cabang bagi irada. Irada atas, cabang dia kudrat. Kalau tak ada irada, tidak ada kudrat. Kalau ada kudrat, belum tentu ada irada. Begitu. Kalau ada kudrat, belum tentu ada iradat. Saya ada kudrat dan saya tak ada iradat. Saya tidak ada kehendak untuk buat rumah. Agak-agak jadi tak kudrat tu untuk buat rumah? Kudrat kita nak buat rumah tu ada tak? Tak ada. Kita ada kudrat secara umum, tapi kita tidak ada kehendak untuk buat kereta. Maka kita punya kudrat pun tidak akan buat kereta. Jadi ternafinya kudrat sesuatu dengan sebab kita tak ada kehendak sesuatu. Kerana ia kudrat, furu' cabang iradat pada kita faham dengan akal kita. Yang kita kata furu' cabang apa semua ni kita nak faham di akal kita sahaja fungsi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermaksud kalau kita kata cabang, kudrat ni cabang bagi iradat Allah. Maknanya iradat ada dulu, kudrat ada kemudian. Tak boleh kata gitu. Iradat ada dulu, kudrat ada kemudian. Hak tu dia panggil tidak azali, tidak qadim.
Mana ada yang baharu, ada yang qadim, ada yang azali, ada yang baharu. Oh, tak boleh gitu. Allah Ta'ala sejak azali semua sifat dia qadim belaka. Allah Ta'ala sejak azali dan sifat-sifat dia semua qadim belaka. Tidak ada yang dahulu kemudian. Tidak ada yang mari dulu, mari kemudian. Tidak ada yang datang kemudian, datang dulu. Tak ada. Semuanya datang sekaligus. Cuma perbahasan kita seolah-olah nampak macam ada dulu kemudian ni sebab kita nak faham sifat Allah ni lagu mana. Satu, seekor-seekor. Macam sifat 20 lah. 20 sifat ni adakah dengan makna kalau kita susun wujud sampai kaunuhu mutakaliman tu dengan makna wujud tu ada dulu, kemudian qidam ada kemudian baqa' ada kemudian. Tak ada. Bahkan semua sekaligus. Bukannya pisah-pisah, wujud dulu, qidam dulu, baqa' dulu. Bukan. Habis. Maka apabila kita nafi kudrat, sabitlah lawannya lawan kudrat, iaitu lawan kudrat lemah. Dan tatkala sabitnya lemah, tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Itu jalan kelaziman untuk sifat iradat. Iradat kalau tak ada, kudrat tak ada. Kudrat tak ada, alam pun tak ada. Bila alam tak ada, lemah Allah Ta'ala. Dia sabit gitu. Lemah Allah Ta'ala pula, mustahil. Bila mustahil, sabit kudrat. Bila sabit kudrat, sabit iradat. Begitulah. Sampai habis. Dan jalan lazim pada ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.